Assalamualaikum, salam pagi, salam sejahtera dan salam sukan untuk semua yang sedang bersama dengan kami. Tidak kira anda sedang menonton di TV OK, Sukan RTM ataupun menerusi RTM Klik. Selamat datang ke Stadium Hoki Nasional di Bukit Jalil. Sebentar lagi kita bakal menyaksikan pertembungan di antara pasukan UiTM ataupun Thunderbolts yang akan bertemu dengan JMSB, dan ini adalah senarai bagi perlawanan yang akan berlangsung pada hari ini. Selain perlawanan yang akan disiarkan secara langsung, sebentar lagi ATM bertemu dengan Liaoning, Nur Insafi akan bertemu dengan Young Elephants Pahang, manakala UiTM akan bertemu dengan Maybank. Jadi perlawanan UiTM bertemu dengan Maybank juga akan disiarkan secara langsung, di mana perlawanan akan bermula pada jam 6 petang nanti. Ini juga merupakan satu perlawanan tumpuan juga, perlawanan ke-78 dalam siri Liga Hoki Malaysia. Dan ini adalah kedudukan pasukan-pasukan yang sedang bersaing bagi kategori lelaki. 11 pasukan secara keseluruhannya TNB kekal selaku peneraju carta liga, diikuti oleh Maybank dan juga Terengganu Hockey Team di kedudukan yang ketiga. Nur Insafi kedudukan yang keempat. Mereka melonjakkan diri setelah kemenangan mereka semalam, menundukkan JMSB dengan 10-4. UiTM di kedudukan yang kelima. Thunderbolts di kedudukan yang keenam, diikuti oleh Liaoning ATM Kuala Lumpur. Dan ini adalah perlawanan rasmi pada hari ini. Perlawanan tumpuan TNB Thunderbolts bertemu dengan JMSB, pasukan yang berpengkalan di Pulau Pinang, dengan Stadium Hoki Bertam menjadi gelanggang home mereka. Jadi kelihatan di sana Ifa sudah pun bersedia untuk menerima ramah pengendali bagi kedua-dua pasukan. Jadi kita terus bersama dengan Ifa Azim. Baik, terima kasih Fuad. Sekarang ini saya berada di sekitar Padang untuk menyaksikan pertembungan di antara TNB Thunderbolts dan juga JM Ansbys. Ini merupakan satu perlawanan yang cukup penting buat kedua-dua pasukan. Pastinya mereka mempunyai misi yang sama, iaitu mengumpul 3 mata yang berharga untuk memastikan mereka layak ke peringkat seterusnya. Dan tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan kedua-dua pengendali pasukan, tapi kita nak mulakan dahulu dengan TNB Thunderbolts bersama dengan Coach Khalis Warren. Apa khabar, Coach? Baik. Okey, Coach. TNB Thunderbolts setakat ini rekod yang Coach pegang adalah di kedudukan ke-6. 8 perlawanan setakat ini, 3 menang, 5 kalah. Bagaimana Coach rasakan untuk prestasi anak-anak buah Coach ketika ini? Prestasi setakat ini agak memuaskan. Mengikut schedule kita training dan persiapan untuk Liga ini agak memuaskan. Tapi kita dalam proses nak fikir ke suku akhir. So persiapan hari ini adalah untuk dapatkan 3 poin dan secure tempat ke-6, dan juga pada preparation untuk suku akhir. Okey, berada di kedudukan ke-6 ini kita kira sebagai masih lagi okey lah untuk dalam kedudukan Liga setakat ini. Namun begitu, kalau kita imbas kembali untuk perlawanan sebelum ini, keputusannya tewas tipis kepada UiTM HAKPT 2-4. Jadi untuk aksi pada petang ini, apa kelainan yang akan ditunjukkan oleh anak-anak buah Coach? Sedikit perubahan dari segi line up pemain dan juga tactical game. Agak agresif hari ini untuk mendapatkan gol awal dan hasilkan 3 poin. Okey, baik. Terima kasih, Coach. Kita doakan yang terbaik buat TNB Thunderbolts. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan pengendali bagi pasukan JM Ansbys, iaitu Coach Eugene. Apa khabar, Coach? Baik. Okey, Coach. Ketika ini kita dapat saksikan JM Ansbys berada di kedudukan terakhir Liga. Jadi, perasaan Coach ketika ini untuk menyaksikan anak-anak buah Coach beraksi untuk petang ini? Okey, ini JMSB ini satu tim pembangunan. So banyak budak 17-16 tahun. So setiap game kita akan cuba belajar. Tapi ini satu pengalaman yang bagus untuk pemain muda. Main dengan THT, Thunderbolt, TNB. So kita angkat step by step lah. Okey, daripada segi taktikal, gameplay, apa yang mungkin Coach akan persembahkan untuk penonton-penonton pada aksi pada petang ini? Okey, untuk game hari ini kita akan main quarter to quarter. Kita tengok first quarter, second quarter, third quarter. Kita tahu ini budak TNB Thunderbolt pun dia sekolah sukan. Budak pun bagus, basic, dia pun laju, very fit. Kita try to contain them, then kita cuba counter attack dan cari penalty corner lah, PC.
Okey, baik. Terima kasih Coach. All the best. Thank you. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan untuk perkembangan daripada kedua-dua pengendali baik kedua pasukan iaitu TNB Thunderbolts dan juga JM Ansbees. Dan tanpa buang masa kita nak terus bersama dengan rakan pengulas Fuad untuk menyaksikan pertembungan ini. Silakan. Baik, terima kasih Ifah tadi dengan pengendali bagi kedua-dua pasukan dan kesemua para pemain dan juga para pegawai sudah pun bersedia. Yang kelihatan di sini adalah dua orang umpire yang akan mengendali perlawanan ini. Vasan dan juga Navin Raj. Dari perlawanan bagi pasukan yang sedang berada di kedudukan yang ke-6 iaitu TNB Thunderbolts dan juga di kedudukan yang ke-11 ini M. Vasan yang akan mengepalai para pemain Thunderbolts, manakala Navin Raj pula akan berada di bahagian JM Ansbees. Kesemua mereka sedang menantikan isyarat dari pegawai teknikal dan isyarat telah pun diberikan mendahului para pemain untuk melangkah masuk ke dalam padang di Stadium Hoki Nasional 1 di Bukit Jalil ini. Dua umpire video bagi rujukan video adalah K. Lingam, manakala pegawai teknikal S. Narendran. Lawanan sebelum ini 2 hari yang lalu di antara Thunderbolts dan juga UiTM, keputusan terpaksa dilakukan selepas 30 minit perlawanan kerana hujan yang lebat melanda di sekitar Bukit Jalil ini. Ketika itu UiTM yang sedang mendahului 2-0 walaupun pada awalnya Thunderbolts yang membuka jaringan pada perlawanan tersebut. TNB Thunderbolts sebagaimana dengan JMSB menurunkan ramai barisan pemain muda. Ini dia barisan pemain yang diturunkan nanti oleh ketua jurulatih mereka M. Kaliswaran. Di antara nama-nama yang pasti dikenali, nombor 3 Azmel Muizzuddin Misron, begitu juga dengan Navinash Panika, Amirul Hanif, Haris Iskandar Osman dan juga Rahul Fazrin yang juga merupakan penjaring terbanyak mereka ketika ini. Rahul dan juga Haris Iskandar Osman yang masing-masing sudah pun meledakkan 3 jaringan pribadi. Dan kelihatan di sini adalah bekas penyerang kebangsaan M. Kaliswaran. Dan bagi pasukan JMSB sini, mereka juga menurunkan beberapa pemain-pemain jemputan ataupun guest players yang tertera di sana. GP adalah guest player. Kelihatan beberapa pemain dari Korea yang diambil selaku pemain jemputan. Dan antara nama yang pastinya mengingat kita kepada kejayaan beliau bersama skuad kebangsaan adalah Jiwa Mohan. Dan ini Eugene Lee, ketua jurulatih bagi pasukan JM Ansbees. Seorang ketua jurulatih yang agak berpengalaman dalam dunia hoki Malaysia. Saya tidak berkeseorangan hari ini. Bersama saya adalah Azlan Misron, bekas pemain kebangsaan, untuk membawakan kepada anda pemain ini. Sentuhan pertama telah pun dilakukan untuk memulakan perlawanan. Kedua-dua pasukan yang bersaing, kita dapat lihat pasukan TNB Thunderbolts dan juga JM Ansbees, pasukan berbekalan di Pulau Pinang. Dari kawalan yang pertama, belum ada lagi sebarang ruang untuk meneruskan kemarahan bagi kedua-dua pasukan di awal perlawanan ini. Ya, kita dapat lihat di awal perlawanan ini pasukan TNB Thunderbolt lebih nampak kemas, tersusun, teratur pergerakan mereka apabila mereka memegang bola berbanding dengan pasukan JM Ansbees. Kerana kita dapat lihat mungkin mereka dari segi pengalaman mereka agak kurang, walaupun ada 2-3 pemain veteran yang cuba untuk membantu pasukan JM Ansbees ini untuk bersaing dengan pasukan yang lebih hebat berbanding mereka. TNB Thunderbolts dengan seragam serba biru mereka, manakala
pasukan JMNSB berwarna putih bermain dari sebelah kiri ke kanan. Hantaran pertama ke dalam kawasan D tidak sampai ke arah pemain Thunderbolts. Namun serangan pertama kini digerakkan oleh pasukan NSBs. Mereka berjaya memasuki dalam kawasan D, namun tidak kelihatan bantuan yang datang barulah sekarang. Satu percubaan yang dilakukan di sana oleh Jiwa Mohat. Ya, satu percubaan yang baik yang dilakukan oleh Jiwa Mohan. Pertama, circle penetration mereka dalam kawasan TMB Thunderbolt berjaya melakukan percubaan tepat ke gawang. Namun berjaya ditampar dengan baik oleh penjaga gol. Walaupun kelihatan bola itu tidak menuju ke arah sasaran, tetapi beliau tidak ingin mengambil risiko. Tindakan yang baik dari Rafaizul. Nick Asharuddin balik untuk Azmel. Biarpun dalam tempoh 3 minit yang pertama tadi ball possession menjadi milik pasukan Thunderbolts, tetapi JMNSB yang melakukan penetration. Ya, betul, ini yang perlu diawasi oleh pemain pertahanan TMB Thunderbolt, kerana apabila mereka membantu pasukan mereka untuk melakukan serangan, namun kelekaan ataupun ada ruang yang ditinggalkan di bahagian belakang, itu yang perlu mereka kemaskinikan, pastikan mereka dapat mengawal dengan baik. Setidaknya jikalau tidak, sudah pasti long ball akan dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan JMB untuk mencari rakan pasukan yang berada di atas. Kita sudah lihat dari long ball tadilah yang membolehkan mereka melancarkan gerakan untuk melakukan penetration. Dan sekarang NSBs mendapatkan satu pukulan bebas berhampiran dengan kawasan D. Dan setelah Navin Rush mengesan ada kesalahan dilakukan oleh pemain Thunderbolts dan satu steal yang cukup baik dilakukan, antara terus ke hadapan. Satu larian kemas, advantage diberikan oleh umpire. Masih lagi larian yang cukup baik tadi dilakukan di sana oleh Navinash. Ada amaran lisan yang diberikan untuk Baljit. Kita lihat di sinilah di manakah kesalahan. Ya, bagi saya satu kesalahan mungkin tackling yang agak lewat daripada belakang yang dilakukan oleh pemain pertahanan JMB. Kapten mereka sendiri tadi, iaitu Yashvindra. Dan satu lagi long ball sebagaimana diperkatakan. Agak sedikit lewat untuk melakukan pukulan bebas ini. Barulah sekarang pukulan dilakukan dalam kawalan pemain jemputan mereka, Bang Hian Giol. Yang Giol tidak dapat melepaskan diri dari kawalan dua pemain Thunderbolts. Namun bola masih lagi berlega dalam kawasan 25 milik Thunderbolts. Baik dari Shazril Irwan, ketua pasukan Thunderbolts, main berusia 31 tahun. Ini ada Shazril Izwan sudah pun melakukan satu jaringan dari pukulan sudut penalti. Azmel, antara pemain berpengalaman, baru berusia 22 tahun, beraksi bersama pasukan remaja negara ketika Piala Dunia Remaja bulan lalu. Saya berpendapat struktur yang dilakukan oleh JMBs pada petang ini agak baik, kerana mungkin mereka hari ini bermain dengan tiada apa-apa pressure, tekanan terhadap diri mereka. Mereka bermain sebagai satu pasukan open play yang kita nampak setakat ini mampu untuk menyaingi pasukan TMB Thunderbolt. Tindakan yang baik dilakukan tadi oleh Warren George untuk menolak kembali ke belakang buat Baljit. Juga bagi JMNSB ini, mereka juga mampu untuk melakukan jaringan walaupun tewas melepaskan 10 gol bertemu dengan Nur Insrafi tempoh hari, tapi mereka berjaya juga melakukan 4 jaringan. Saya rasa satu penampilan pertama mereka dalam Liga Hoki Kebangsaan ini bagi saya satu perkembangan yang positif untuk pasukan mereka, kerana apa yang kita dapat lihat, mereka membarisi pemain-pemain muda yang mereka gilap sendiri daripada mereka punya development program, dan ini bagi saya platform yang terbaik untuk mereka, terutamanya para pemain mereka, untuk lebih matang ataupun
meningkatkan kualiti atau level permainan mereka di peringkat yang lebih tinggi. Ya, dan kita nampak juga bahawa penyertaan mereka di sini bukanlah untuk mengejar kejuaraan semata-mata. Walaupun mereka menggunakan pemain jemputan, tetapi rata-rata pemain jemputan mereka ini juga berusia 19, 18 dan 17 tahun, terutamanya penjaga gol Wan Jun Yong yang baru berusia 17. Ya, saya lebih berpendapat ini mungkin kerjasama antara kedua-dua belah, sama ada JMB punya kelab dan juga kerjasama di antara kelab daripada Korea itu. Saling bertukar-tukar penguasaan bola, namun belum ada sebarang ancaman ke arah pintu gol dapat dilakukan sepanjang tempoh 7 minit pertama perlawanan ini. Thunderbolts sedang merangka pergerakan untuk menghadirkan ancaman ke arah pintu gol pasukan Thunderbolts. Kesilapan dalam melakukan kawalan dari Nick Asharuddin. Memberikan ruang kepada Ansbis untuk mengambil kembali penguasaan bola. Tolakan terus ke arah kaki pemain Thunderbolts Ahmad Syairi. Akan lakukan Warren George. Kerana ini Baljit. Masih lagi bola dalam kawalan Baljit. Dan ke sebelah kanan untuk Yong Jo. Warren. Oleh itu Yong Jo, tapi hantaran yang kurang cermat dilakukan oleh Warren. Ya, bagi saya kedua-dua pasukan mempunyai agak kurang pengalaman di dalam kawasan circle penetration ataupun 23 meter pihak lawan. Bagi saya kreativiti ataupun pandai mereka untuk mencari ruang di kawasan lawan itu yang menyukarkan rakan-rakan sepasukan untuk melakukan hantaran-hantaran yang lebih positif ke hadapan. Kita boleh nampak terutama bagi Ansbis, mereka membina pergerakan mereka dengan baik dari bawah, tetapi kemudian selepas memasuki 25 hantaran-hantaran terakhir itu yang sering kali mengecewakan. Dan nampaknya hujan juga sudah pun mula turun di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil ini. Kawalan yang sedang lakukan Zufar ke sebelah kanan. Itu nampak seperti dangerous hit, tetapi dibiarkan oleh pengadil. Terus masuk dalam kawasan di antara ke tengah. Dua pemain menanti dan terus saja Syamim Naim hanya meletakkan kayu untuk melakukan biasan bagi meletakkan bola dalam gawang pasukan Ansbis. Ya, bijak pemain TMB Thunderbolt yang melarikan bola dengan autoplay, di mana free hit diberikan dan beliau terus melakukan autoplay dengan pantas, menewaskan pemain pertahanan yang belum bersedia, dan rakan sepasukan yang menanti di antara penjaga gol dan juga slow point itu tidak dikawal, dan satu tolakan yang mudah menewaskan penjaga gol. Ya, tindakan yang betul bermula dari autoplay tadi itu. Ketika para pemain Ansbis hanya melihat saja pemain Thunderbolt terus melarikan bola. Main dalam hoki moden itu, kami dengan peraturan autoplay boleh digunakan, pemain perlu sentiasa berwaspada. Ya, sudah pasti mereka kena cepat bertindak menerusi apa keputusan yang pengadil berikan, dan mereka kena cepat. Sekiranya mereka tidak berpihak pada mereka, mereka perlu bersedia untuk melakukan pertahanan. Kalau mereka berpihak pada mereka, sudah pasti mereka akan boleh terus melakukan serangan. Itu juga tadi merupakan jaringan peribadi yang ketiga untuk Syamim Naim. Ketiga-tiga golnya adalah jaringan gol padang. Dan Syamim sekali lagi melarikan bola dari kawalan pemain Ansbis, dan tolakannya tidak tepat ke arah rakan. Jaringan yang dilakukan pemain berjersey nombor 7 Muhammad Syamim Naim memisahkan kedua pasukan ketika ini dengan permainan berbaki 5 minit di suku yang pertama. Hantaran yang terlalu kuat ditendang keluar oleh Rafaizul. Ya, sayang sekali di mana penyerang ataupun pemain JMB apabila melakukan serangan mereka kurang dapat sokongan.
Itu dia, hanya berseorangan saja, tidak ada rakan yang menanti di tengah untuk memudahkan rakan lain untuk membuat hantaran. Ada kita nampak pergerakan sudah pun dilakukan oleh M. Vasen. Oh, terus ke belakang, apa yang berlaku sebenarnya? Wah, baru perasan punya tiang bendera di sebelah kanan itu tidak berada di posisi yang sepatutnya. Kesemua Kesemua dengan pegawai teknikal semua tidak perasan. Kebiasaannya sebelum perlawanan pemeriksaan rapi dilakukan. Ya. Baik, corner sekarang ini untuk Ansbys. Akan terus ke belakang. Satu kawalan yang sudah terlalu hampir dengan garisan tepi dilakukan oleh Azimuddin. Baik, tampanan dari Azimuddin. Hanya menghulurkan kayu saja. Akan balik ke sebelah kanan dari dan ini dia Syamim, Muhammad Syamim Naim. Baik, ini satu lagi peluang untuk Thunderbolts menambah jaringan. Mereka mendapat PC yang pertama dalam perlawanan ini. Ya, satu hantaran yang terkena kaki pemain pertahanan yang berada di dalam kawasan D. Di situlah kesalahan dan penalty corner untuk pasukan TMB Thunderbolt. Baik, bagi Thunderbolts, mereka ada Amirul Hanif Muhammad, jersey nombor 10 yang sudah pun melakukan 2 jaringan dari PC. Begitu juga Haris Iskandar Osman. Ada 2 jaringan. Tamparan yang baik. Satu lagi PC. Ya, bagi saya satu larian yang cukup baik yang dilakukan oleh Baljit Singh, pemain pengalaman Ansbys yang berjaya menutup ruang di sebelah kiri dan menyukarkan flicker untuk melakukan flick yang baik. Namun terkena kaki beliau. Tadi flick dilakukan oleh Azimuddin Syakir. Beliau juga ada satu jaringan dari PC. Di sebelah kanan sana Azimuddin. Dan itu percubaan yang dilakukan cukup baik dari Azimuddin, tetapi ada biasan di hotspot untuk meletakkan bola di dalam gawang Ansbys buat kali yang kedua. Ya, satu set piece yang baik yang dilakukan oleh TMB Thunderbolt, melakukan tolakan di sebelah kanan throw point, dan satu deflect yang cantik tepat menewaskan penjaga gol. Jaringan dari Zufar, main yang cukup berbahaya, nombor 17 Zufar Saiful Marsita yang melakukan jaringan yang kedua untuk pasukan Thunderbolts mendahului dengan 2-0. Satu jaringan gol Padang dan satu lagi jaringan dari pukulan sudut penalti. Ya, apa yang baik untuk pasukan TMB Thunderbolt hari ini, mereka berjaya mencipta ruang, namun peluang yang mereka ada, mereka cuba tidak mempersia-siakan untuk menghasilkan jaringan buat pasukan mereka. Mereka juga perlu berwaspada kerana dalam perlawanan terakhir ketika bertemu dengan UiTM, mereka yang meledakkan jaringan terlebih dahulu, tetapi kemudian membenarkan pasukan UiTM bangkit. Pergerakan dari Thunderbolts juga sudah semakin selesa dan lancar. Satu lagi pergerakan yang cukup baik. Ya, saya berpendapat mereka melakukan gerakan BOD dengan baik dan mereka berjaya mencipta ruang untuk rakan sepasukan untuk melakukan hantaran yang lebih positif. Namun mereka perlu kurangkan kesilapan-kesilapan mudah, individu mistik yang dilakukan oleh mereka. Baljit. Atau hantaran jauh dari Baljit. Advantage boleh diberikan untuk Thunderbolts. Akan terus dilakukan di sana oleh Shazrael. Satu lawan satu di sini. Satu skill 3D yang ditunjukkan, namun gagal untuk melepaskan diri dari kawalan dua pemain Ansbys. Namun sekarang kembali penguasaan bola untuk Thunderbolts.
Hantaran terus ke depan. Perhatikan nombor 8 sudah pun masuk dalam kawasan D. Navinash. Namun hantaran tidak sampai ke arah Navinash dan PC diberikan. Apakah bola itu naik terlalu tinggi dari pandangan umpire di sini setelah Satu clearer yang dilakukan oleh penjaga gol agak kurang kemas, terkena kaki dan juga badan pemain pertahanan mereka. Berarti corner yang ketiga dari PC yang kedua, mereka berjaya menghasilkan jaringan dan hanya selang seminit mereka berjaya mendapatkan pukulan sudut penalti yang ketiga. Shazril akan bertindak selaku injektor. Ada satu lagi tokan terus dan masuk untuk jaringan yang ketiga, kali ini disempurnakan oleh Amirul Hanif Mamat. Satu flick yang baik, tolakan yang offset sedikit di first castle. Itu yang menyukarkan Baljit Singh untuk melakukan larian dengan baik dan masa yang agak baik lama yang ada oleh flicker untuk melakukan flick yang deras menewaskan penjaga gol untuk menghasilkan gol yang ketiga. Ya, kita dapat kerana larian first runner dari kiri itu yang mengambil sedikit masa, agak jauh jarak. Jika first runner yang dari kanan keluar, mungkin akan dapat menutup ruang. Itu tadi jaringan minit 12 dan 14 untuk pasukan Thunderbolts. Yang terbaru dari Amirul Hanif Mamat untuk mengesahkan kedudukan 3-0 ketika ini bagi Thunderbolts mendalui. Yang Joe main jemputan untuk Ansbis, cuba untuk mencari sesuatu di situ, tetapi umpire Navin Raj mengatakan beliau melakukan kesalahan. Rizwan atau Azmel, antara terus dari Azmel, masih lagi dalam permainan, dapat dikawal dengan baik. Dua pemain sudah menanti di tengah kawasan D. Bola sudah keluar. Agak sedikit lambat dari Navinash untuk mengutip bola itu. Ke sebelah kiri untuk Thunderbolt bagi Nick Asharuddin. Arang tolakan ke sebelah kanan lakukan oleh Rizwan. Balik untuk Rizwan, sedang melakukan larian berhadapan dengan dua pemain SB lepas. Tetapi ketika beliau melakukan tolakan untuk mencari Rahul, dapat dipintas oleh pertahanan pasukan SBs. Sempat bagi Baljit untuk melakukan pukulan bebas ini, as Narendran sudah pun menekan horn untuk menamatkan 15 minit yang pertama ini dengan kelebihan jelas dimiliki oleh pasukan TNB Thunderbolts yang sedang mendalui dengan kedudukan 3-0. Ini dia pengesahannya, TNB Thunderbolts 3-0 JM Ansbis. Untuk tempoh 15 minit yang pertama ini, ball possession milik pasukan Thunderbolts. Mereka berjaya meledakkan jaringan pertama seawal minit yang ke-10 menerusi Syamim Naim, pemain berjersey nombor 7, Syamim Naim Abdul Hamid, untuk jaringan peribadinya yang ketiga. Biarpun dari segi circle penetration, JM Ansbis yang melakukan penetration pertama dalam perlawanan ini. Kemudiannya menerusi satu situasi pukulan dan sudut penalti. Pemain berjersey nombor 17 Mas Zufar berjaya melakukan satu kontak yang cukup bermakna untuk meletakkan bola dalam gawang Ansbis buat kali yang kedua, dan kemudiannya 2 minit selepas itu Amirul Hanif Mamat dari situasi pukulan dan sudut penalti meledakkan jaringan yang ketiga untuk pasukan TNB Thunderbolts. Begitulah kesudahannya 15 minit yang pertama. Kita harapkan akan ada kebangkitan dari JM Ansbis di suku yang kedua. Banyak sebenarnya yang perlu diperkatakan oleh Eugene kepada anak-anak buahnya.
Ya, sudah pasti kalau mereka ingin mendapat keputusan yang positif ataupun cuba bersaing dengan pasukan TMB Thunderbolt pada petang ini, mereka perlu tidak boleh melakukan open play dan mereka kena bermain mungkin tak silap saya, pendapat saya, belakang bola kesemuanya kena bersedia berdisiplin sebagai satu pasukan apabila bertahan, dan apabila mereka melakukan serangan dapat je masuk dalam circle penetration ataupun dalam 25 pasukan TMB Thunderbolt, mereka perlu ada sokongan daripada rakan sepasukan untuk membahayakan pergerakan mereka. Untuk mengatakan bahawa ini adalah hanya proses pembelajaran, mereka sudah melalui 7 perlawanan betul, sebelum ini. Sebenarnya sudah banyak yang boleh dipelajari oleh pemain muda NSB sini. Balik dengan serangan sebaik saja bermula suku yang kedua. Azimuddin Syakir terpaksa ke belakang. Dari segi kekuatan juga nampak seimbang kerana kedua-dua pasukan menampilkan barisan pemain muda. Dia bantu oleh beberapa pemain berpengalaman. Ya, ini kita dapat lihat pemain-pemain pertahanan pasukan JMB hanya membiarkan penyerang pasukan TMB Thunderbolt melakukan larian solo dan tiada marking apa situ. Peluang terbuka untuk menambah jaringan telah pun dilepaskan oleh Thunderbolts. Satu lagi kesilapan mudah yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan JMB, namun tiada rakan ataupun tiada pertahanan yang mengawal pemain TMB Thunderbolt yang berada di belakang. Itu yang bagi saya satu kelekaan ataupun kelemahan yang ketara yang JMB lakukan pada petang ini. Dan satu tindakan yang hampir-hampir memakan diri dilakukan tadi oleh Kartikeyan. Yap. Yang sebenarnya juga merupakan penjaring utama untuk pasukannya. Baik, ketika NSBs mendapat ruang tapi whistle pula sudah berkedengaran. Dan terus saja turnover dilakukan. Kawalan yang berada pada Amirul. Satu skill individu baik ditunjukkan di sana oleh Hyun Gil. Man Hyun Gil, pemain jemputan dari Korea Selatan. Ya, agak sukar mereka untuk menembusi pemain-pemain pertahanan ataupun kubu yang dilakukan oleh pemain TMB Thunderbolt, di mana mereka setiap kali hilang bola mereka cepat berada atau belakang bola dan organize siapa yang marking siapa. Bagi saya hari ini TMB Thunderbolt melakukan dengan baik. Dan setiap kali pasukan NSBs mula masuk dalam kawasan 25, boleh dikatakan kesemua pemain sama ada di bahagian konektor atau penyerang akan sama-sama masuk dalam kawasan 25 untuk memberikan bantuan kepada pertahanan. Ini satu pergerakan di antara Baljit dan juga Navinash. Oh, tidak ada sebarang kekasaran di situ. Larian yang dilakukan di sana oleh Rahul. Untuk Thunderbolts, satu drive yang dilakukan dalam kawasan D. Ada biasan dari kayu pertahanan walaupun bola naik tinggi. Ini yang tidak boleh dibiarkan oleh pemain pertahanan JMB, hanya memberikan ataupun kelemahan yang ketara yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan JMB, membiarkan dengan mudah pemain penyerang TMB Thunderbolt untuk masuk dalam kawasan D mereka. Dan seperti mereka bermaharaja lela di dalam kawasan di pasukan NSBs. Dan kini giliran pula untuk pasukan NSBs melakukan asakan. Tetapi mereka berjaya mendapatkan PC walaupun ketika itu kekurangan 2 lawan 4. Ya, kalau kita lihat di sini kesilapan pemain pertahanan TMB Thunderbolt kerana beliau tidak melakukan tackling dengan baik. Di situlah kesalahan dilakukan oleh beliau, simple mistake untuk seorang defender untuk memberikan penalty corner untuk pasukan pihak lawan. Jadi Jang Hyun Bo berjaya mendapatkan PC yang pertama untuk pasukan JMSBs. Ianya hadir di suku yang kedua ini.
Satu lagi PC. Ya, satu flick bawah yang baik, namun first runner dapat menutup line di sebelah kiri dengan baik. Bagi saya satu flick yang pilihan yang tepat, tidak mengambil risiko. Dan satu percubaan dari flicker utama mereka, Kartikesan, untuk mendapatkan gol yang pertama. Ya. Dari PC yang kedua. Ya, satu gol yang baik, kualiti flick yang baik di antara penjaga gol dan juga postman. Di situlah selalunya jaringan dapat dihasilkan. Itu dia seorang pemain yang sememangnya cukup berbisa dari situasi pukulan dan sudut penalti. Itu adalah jaringan PC yang ke-8 untuk Kartikesan. Ya, bagi saya kualiti flick yang beliau ada, beliau boleh mengelirukan postman ataupun goalkeeper pihak lawan. Bagi saya ini mungkin senjata utama untuk JMBs untuk menambahkan jaringan. Sebenarnya kebanyakan jaringan NSB juga datang dari PC menerusi Kartikesan. Jadi 8 dari 12 jaringan mereka, 8 dari PC. Jaringan minit ke-20. S. Kartikesan merapatkan dengan kedudukan untuk JMSB pada kedudukan 1-3. Ya, sudah pasti pemain-pemain pasukan TMB tersebut tidak boleh alpa ataupun dengan lebih selesa mendahului 3-1, di mana kita dapat lihat JMBs apabila sekali-sekala mereka melakukan serangan dan mendapat pukulan sudut pendek, mereka mampu untuk menjaringkan gol menerusi pukulan sudut penalti. Dan dari long corner dapat dikawal Hyang Giol dengan baik dan terus saja mendapatkan free hit. Dibiarkan untuk Baljit. Baljit adalah di antara pemain berpengalaman yang barisi pasukan NSB sini. Selain dari Baljit Singh berusia 38 tahun, mereka juga ada Jiwa Mohan yang berusia 43, Kevin Raj berusia 45 tahun. Itu juga dengan Razali Yahya yang berusia 42 tahun. Ya, bagi saya pemain-pemain veteran inilah yang mampu untuk membantu pasukan muda JMBs untuk memastikan struktur mereka terutamanya betul, sentiasa berada pada tempo dan tahap yang diinginkan oleh pasukan. Thunderbolts ke sebelah kiri untuk Azmel. Jadi kita nampak ada pertukaran posisi. Azmel mengambil tempat dia sebelah kiri sekarang ini, manakala Husairi Zulkifli berada di tengah pertahanan untuk Thunderbolts. Larian yang berjaya disekat. Larian dari Haris Iskandar. Bagi Thunderbolts, mereka membuka kempen 2024 ini dengan menundukkan Liaoning Men's Hockey Team 2-1. Zufa dan juga Amirul Hanif yang melakukan jaringan dalam perlawanan itu. Dapat dikawal dengan baik. Bola masih lagi dalam permainan. Tindakan bijak dari Navinash tadi. Tolakan dari Razali memberikan corner untuk Thunderbolts. Azrael. Terus saja hantaran yang tepat ke arah Razali untuk mengeluarkan bola dari kawasan D. Dan ada kesalahan yang dikesan oleh umpire yang dilakukan oleh pemain NSBs untuk memberikan free hit buat pasukan Thunderbolts dalam kawasan 25. Di mana kesalahan itulah? Ya, kesalahan ada stick check yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan JMW. Jadi ada satu lagi PC. Kesilapan dilakukan oleh Baljit untuk memberikan penalty corner buat pasukan Thunderbolts. Jadi pintu gol NSB juga
Nampak ada bertukar Seo Seok Jun, nombor 34 yang kini berada di tengah-tengah pintu gol. Ketua pasukan untuk Thunderbolt, Sazril akan bertindak selaku injektor. Di situ kelihatan Haris Iskandar. Dan Haris, sedikit tinggi dari Haris Iskandar. Ya, jelas kita dapat lihat satu offside yang dilakukan daripada First Castle, namun flick itu berjaya dinafikan oleh pemain pelari mereka iaitu Bajit Singh. Lantang mula kelihatan sebenarnya biasa dari Baljit. Terus ke tengah, bola naik tinggi. Corner untuk Thunderbolts. Ini dia hantaran yang dilakukan oleh Shazril. Ya, satu hantaran yang idea yang baik di dalam kawasan berbahaya antara throw point dan juga tiang gol. Bagi saya, rakan pasukan gagal untuk berada di dalam kawasan yang diinginkan. Penyerang 2 atau 3 pemain tadi tidak dapat membaca antara yang ingin dilakukan oleh Shazril tadi. Ya, kepada defensive line, barisan pertahanan pasukan Thunderbolts yang begitu tinggi berada hampir di garis tengah. Ya, kerana mereka yakin apabila mereka naikkan struktur, tinggikan, mereka sudah pasti akan ada in numbers dalam melakukan serangan. Sebab kalau kita satu kawalan yang baik di baseline, namun tidak berjaya untuk mencari kaki ataupun penalty corner untuk pasukan TMB Thunderbolt. Ada lagi hantaran dari Thunderbolt yang hanya melintas saja dalam kawasan D. Baljit, pukulan 16. Acahan yang cukup baik dari Baljit. Melepaskan diri dari kawalan 2 pemain pasukan Thunderbolts. Kasaran yang dilakukan oleh Thunderbolt memberikan free hit. Sekarang terus ke hadapan. Tadi yang dilakukan di sana oleh Harjot. Sebelah kanan untuk Azmal, balik untuk Sazril. Di sebelah kiri pula kini adalah Husairi. Pendek lakukan oleh Rizwan. Balik untuk Husairi. Tolakan dari Husairi terus kena kaki melawan untuk mendapatkan free hit. Nampak juga dalam suku yang kedua ini Thunderbolts walaupun menyerang dan memiliki penguasaan, tapi mereka menurunkan sedikit tempo permainan. Ya, sudah pasti kerana mereka ingin build balik confidence level pemain-pemain mereka, kerana kita dapat lihat kerap kali mereka melakukan kesilapan individu mistik yang mudah dari segi terutamanya stopping mereka. Bagi saya, kalau mereka berjaya mengemas-kinikan setiap individu punya kesilapan, sudah pasti satu gerakan, satu move yang cantik boleh menghasilkan jaringan untuk pasukan. Warren George masuk ke belakang. Hajat. Iswaran jauh kena kaki pemain Ansbys dan satu serangan balas digerakkan. Namun agak lewat juga para pemain bagi Thunderbolts untuk mengambil posisi. Ada layangan kad mungkin untuk Razali, kad hijau. Pengadil beranggapan beliau sengaja memberhentikan pemain itu dengan kesalahan yang professional foul untuk pastikan break the rhythm, break the tempo serangan yang cuba dilakukan oleh TMB Thunderbolt sebentar tadi. Baik, layangan kad hijau yang pertama dalam perlawanan ini telah pun dilayangkan untuk pemain berjersey nombor 13 JM Ansbys, Razali Yahya.
menantikan isyarat dari umpire. Aljit, tekanan diberikan terus, dan ini dia pemain pertama yang menerima layangan kad dalam perlawanan ini. Muncul juga warnanya hanyalah hijau. Ya, bagi saya TNB Thunderbolt mula melakukan high pressing terhadap sisi niat pasukan JMB. Namun setakat ini mereka gagal untuk menang bola cepat dan agak kesukaran di bahagian midfield untuk memberi sokongan tekanan itu diberikan. Ya, tidak sebagaimana dalam suku yang pertama tadi, Alan. Pergerakan pemain Thunderbolt agak sedikit lewat, utamanya ketika mereka menyerang. Kita nampak dalam dua situasi sebelum ini. Kebiasaannya jika dalam suku yang pertama, apabila seorang saja dapat kawalan, kita sudah nampak dua masuk dalam D, tetapi tidak berlaku dalam dua situasi sebelum ini. Keluar dari garisan tepi untuk memberikan pukulan ke dalam buat Thunderbolts. Play dari Azmir, terus saja hantaran ke dalam D, dapat dalam kawalan Rahul, dan jaringan yang terus dilaksanakan. Itu dia Rahul. Ya, satu jaringan yang berjaya dihasilkan walaupun kita lihat percubaan itu lemah, dan ini mereka JMB sekarang mengatakan bahawa hit itu terkena di bahagian belakang kayu. Tapi jelas sekali ada rujukan video yang telah pun diminta oleh NSP tadi, dan kelihatan seperti mereka berjaya dalam melakukan rujukan video itu. Jadi sekarang ini K. Lingam akan berusaha untuk menilai situasi itu. Apakah dari reverse hit yang dilakukan oleh Rahul, bola terkena di bahagian belakang kayu. Agak sukar kita menyaksikan kerana sudut yang agak jauh. Ya, di sini mungkin dapat dilihat dengan lebih jelas. Dari jaringan yang tidak disahkan untuk kekal kepada kedudukan 3-1. Thunderbolt terus dengan asakan mereka. Hantaran ke arah pas, satu kesilapan dalam melakukan kawalan. Berbaki lebih kurang 50 saat. Ya, agak kurang efektif di suku yang kedua ini apabila TNB Thunderbolt melakukan circle penetration. Mereka gagal untuk mengemaskan gerakan mereka untuk melakukan percubaan ataupun cuba mencari pukulan sudut pendek. Masa ini akan menjadi pergerakan terakhir. Satu kawalan yang baik dilakukan oleh Amirul ketika bola masih lagi berada di udara. Masih lagi Amirul. Satu jaringan telah pun dilakukannya dalam perlawanan ini. Razali melakukan clearance, namun terus ke arah pemain Thunderbolts. Hantaran ke tengah dapat dipintas oleh Warren yang turut membantu. Dia pastinya tidak akan sempat untuk melakukan free hit ini kerana masa sudah pun ditamatkan untuk 30 minit yang pertama ini. Aksi dalam 15 minit yang kedua. Tempo permainan yang agak sedikit merendah dari 15 minit yang pertama. Betul. Namun kedudukan masih kekal menjadi pendaluan untuk pasukan Thunderbolts mendalui dengan 3 jaringan, berbalas 1. Itu adalah jaringan pertama, minit ke-10 untuk Thunderbolts. 3 jaringan dalam tempoh 5 minit diledakkan oleh pasukan Thunderbolts. Pertama minit yang ke-10. Ini adalah peluang yang pertama dimiliki oleh pasukan NSBs.
memaksa Rafaizul untuk bertindak. Minit yang ke-12, jaringan yang kedua dari PC. Deflection yang cukup baik dilakukan di sana oleh Zufar Saiful untuk menjadikan kedudukan 2-0. Dan kemudiannya dari pukulan sudut penalti, Amirul Hanif Mamat bertindak cemerlang meletakkan Thunderbolts 3-0 di hadapan. Itu peluang keemasan yang dimiliki di sana oleh Haikal Hisham untuk menambah jaringan. Di suku yang kedua, deretan 2 pukulan sudut penalti diperoleh oleh pasukan Ansbees. Dan yang kedua berjaya disempurnakan oleh S. Kartikesan untuk gol pertama bagi pasukan Ansbees, mengekori pada kedudukan 1-3. Namun di penghujung suku yang kedua, ada satu lagi jaringan dapat dilakukan, tetapi kemudian setelah bantahan untuk mendapatkan rujukan video, jaringan yang dilakukan di sana oleh Rahul Fazrin dibatalkan. Dan ini 3 jaringan untuk Thunderbolt, 1 untuk JM Ansbees. Dari segi circle penetration 14 kali dilakukan oleh Thunderbolts berbanding 5 saja untuk Ansbees. Ball possession, penguasaan bola 60-50. Dari 4 pukulan sudut penalti, 3 jaringan dihasilkan. Manakala ada 2 PC dan ada 1 jaringan dari 2 PC untuk pasukan Ansbees. Jadi keputusan ataupun kedudukan ketika ini, seketika mereka menuju ke bilik persalinan berehat, TNB Thunderbolts 3-1 JM Ansbees. Kita kembali ke Stadium Hockey Nasional di Bukit Jalil. Ketika ini para pemain sedang berehat dan kelihatan juga mereka sudah pun mula keluar dari bilik persalinan untuk kembali melangkah masuk ke dalam padang bagi menyambung perlawanan hari ini. Perlawanan ke-78, pertemuan di antara pasukan TNB Thunderbolts bertemu dengan JM Ansbees. Ada 1 minit 13 saat lagi untuk disambung kembali perlawanan di suku yang ketiga dan keempat. Dengan kedudukan ketika mereka berehat, pendahuluan dimiliki oleh pasukan Thunderbolts dengan mendahului JM Ansbees dengan kedudukan 3-1. Jadi 3 jaringan yang dilakukan oleh Thunderbolts adalah menerusi 2 jaringan pukulan sudut penalti dan 1 field goal, manakala 1 jaringan dari pukulan sudut penalti dilakukan oleh S. Kartikesan untuk pasukan JM Ansbees, mengekori pada kedudukan 1-3. 22 orang pemain, 2 umpire sudah pun masuk ke dalam padang. Ini salah seorang dari 2 umpire, dikenali sebagai Abang Misai M. Pasan. Ada bila-bila masa tiapan whistle akan kedengaran untuk memulakan suku yang ketiga ini. Pasan juga antara 2 umpire yang paling sibuk di suku yang pertama dan kedua. Kini mereka menyambung kembali permainan dengan kedua pasukan bertukar tempat. Thunderbolts yang berseragam serba biru akan bermain dari sebelah kiri ke kanan, manakala JM Ansbees dengan jersey putih dari sebelah kanan ke kiri pula. Mereka akan menyerang. Free hit yang pertama untuk Thunderbolts di suku yang ketiga. Oh, itu ada kesalahan yang mungkin juga mengakibatkan dilaikan kad, tapi mujur dan terselamat dari layangan kad dalam insiden itu. Dan asakan pertama yang dilakukan oleh Ansbees, penetration pertama. Sebagaimana mereka memulakan perlawanan ini dengan melakukan penetration yang pertama,
Ya, satu gerakan yang baik yang dilakukan oleh JM Beast untuk masuk dalam circle penetration TMB Thunderbolt, namun kawalan yang kurang kemas daripada pemain penyerang mereka. Itu gandengan dari dua pemain jemputan dari Korea Selatan. Syamim, hantaran terus ke tengah, tapi Syamim dipersalahkan. Dan sekali lagi Syamim melakukan kekasaran. Kasaran yang beliau lakukan ke atas ketua pasukan JM Ansbis, iaitu Yasvindra. Ya, satu tackle bagi saya tidak patut dilakukan kerana beliau perlu untuk berada di belakang bola untuk pastikan struktur pasukan mereka lebih baik apabila bertahan. Oh, ayunan yang hanya memukul angin lakukan dari pemain jemputan nombor 9 Bang Hian Giol di sini. Ya, Kawalan yang cukup baik pada mulanya. Baik, namun boleh dikatakan dangerous keadaan itu di dalam kawasan apabila beliau cuba melakukan percubaan. Baik, sekarang untuk Thunderbolts dari Syamim, penyaring gol pertama untuk pasukannya. Jangan mendapatkan corner. Oh, itu dia sedikit terburu-buru dari Haris Iskandar. Ya, kesilapan ini yang sering kali yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan TMB Thunderbolt kerana mereka terburu-buru untuk melakukan hantaran kepada rakan sepasukan ke hadapan. Ditambah lagi hantaran itu ke bahagian tepi. Betul. Jika hantaran dilakukan terus masuk dalam boleh diterima. Satu lagi hantaran terus untuk Syamim. Agak lambat juga, kini barulah ada seorang pemain memasuki ke dalam hotspot, tetapi PC diberikan oleh umpire. Ya, satu tolakan yang baik, namun tampanan yang kurang tepat dilakukan oleh penjaga gol pasukan JM Beast. Nampaknya Eugene menggunakan penggiliran penjaga gol sekali lagi. Kini Wan Junjong kembali untuk mengawal pintu golnya setelah di suku yang kedua tadi Seo Seok Jun yang dibawa masuk. Baik, ini satu lagi situasi bagi Thunderbolts untuk menambah jaringan. Sebelum ini mereka ada dua jaringan dari Zufar dan juga Amirul Hanif. Bagaimana biasanya untuk PC, Syazrin akan bertindak selaku injektor. Dan terus Amirul untuk jaringan yang keempat buat Thunderbolts ketika larian yang dilakukan oleh Baljit tewas. Penjaga gol bagi pasukan Ansbis buat kali keempat. Satu flick yang baik, rendah di sebelah kanan penjaga gol, dan saya berdapat Baljit Singh agak lewat di situ untuk menutup ruang ataupun cuba melakukan pressure terhadap flicker sebelum melakukan flick yang baik. Dia lambat dan juga larian beliau itu tidak menutup sudut di sebelah kanannya, terbuka luas untuk Amirul melakukan jaringan. Jaringan yang dilakukan pada minit yang ke-34. Ya, saya berpendapat dari segi kemampuan pasukan JM Beast, mereka agak sukar untuk bangkit ataupun cuba menyaingi pasukan TMB Thunderbolt pada hari ini, kerana kita dapat lihat dari segi kemampuan sebagai satu pasukan dan juga individu player yang mereka ada, bagi saya agak kurang levelnya untuk bersaing dengan pemain-pemain TMB Thunderbolt. Ditambah dengan pemain jemputan mereka juga yang masih lagi muda, berusia 18-19 tahun, tidak banyak memberikan impak untuk pasukan. Hantaran terus ke dalam D. Sentuhan dari kayu pertahanan dari Syazril dan mendapat ditolak keluar oleh Rafaizul. Lagi Ansbis. Mereka mendapatkan free hit. Razali yang sudah pun datang untuk mengutip bola itu, beliau akan melakukan pukulan bebas ini. Ditinggalkan untuk Hyun Gyeol.
Dua pemain Thunderbolts berusaha untuk menghalang pergerakan pemain NSBs. Ya, kalau kita dapat lihat pemain pertahanan pasukan TNB Thunderbolt hari ini amat baik dari segi organize mereka apabila mereka berhadapan dengan free hit, dan apabila free hit dimainkan mereka cepat untuk memberi tekanan kepada ball carrier, dan bukan satu tapi dua two man pressure untuk pastikan asalkan dapat mencuri bola dengan cepat. Masih lagi dalam penguasaan para pemain pasukan pertahanan. Ini hantaran ke hadapan dapat dilakukan. Tampanan yang agak sedikit kuat tadi dari Husairi. Apakah pemain NSB mengejar bola ini? Terlalu jauh hantaran yang dilakukan. Dari tengah tadi hantaran untuk Razali. Masuk dalam kawasan di peluang. Satu lagi reverse dan satu lagi jaringan. Kali ini ledakan dari Irfan. Dari situasi yang memang tidak membahayakan pasukan NSB. Betul, satu boleh dikatakan lompas yang berjaya dihasilkan oleh pemain TNB Thunderbolt mencari rakan sepasukan yang berada di belakang pemain pertahanan pasukan JMB di dalam kawasan D, tidak dikawal, dan satu pukulan reverse, low reverse tepat di sebelah kiri gol, menewaskan penjaga gol. Ini dia kedudukan ketiga ini, Thunderbolts 5 dan 1 untuk JM NSBs. Jaringan minit ke-36 menerusi jaringan gol padang yang dilakukan oleh Irfan Shah Syarudin. Yang baik dari Azmel, namun dapat juga dikawal oleh Siang Biom. Asalkan lagi terus untuk Thunderbolts kali ini. Jun Yong dapat menghalang bola dari memasuki gawangnya. Ya, satu percubaan tepat kepada penjaga gol. Bagi saya itu memudahkan penjaga gol untuk menafikan percubaan itu. Percubaan dari top D yang dilakukan. Ada penggantian penjaga gol akan dilakukan oleh MZs. Itulah permainan dihentikan untuk seketika menerusi free hit. Ini dia sudah pun dibawa keluar adalah Jun Yong, dan kembali masuk untuk mengawal pintu gol adalah Seo Seok Jun. Ya, sudah pasti pasukan jurulatih pasukan JMB melakukan keputusan yang tepat kerana kerap kali dalam masa yang agak singkat TNB Thunderbolt berjaya menjaringkan 2 gol. Itu gerakan baik dari Syazwan untuk mencuri bola dari kawalan pemain NSB, tetapi rakan sepasukan pula tidak dapat melakukan kawalan yang lebih baik di sana. Haikal antara untuk mencari Balasena, masih lagi dikawal oleh Balasena. Dua pemain Thunderbolts datang untuk menghalang gerakan dari Balasena dan beliau berjaya mendapatkan free hit. Dan ini dia penjaring gol yang kelima untuk pasukan TNB Thunderbolts, Muhammad Irfan Shah Syarudin. Jaringan dari gol padang yang beliau lakukan pada minit ke-36. Terus lari yang dilakukan oleh Veron. Azril terus saja ke sebelah kanan. Kali ini dalam kawalan Syazwan, balik itu Sazril. Perjalanan bagi pasukan TNB untuk mencari jaringan yang ke-6 berjaya dihalang. Kekasaran dilakukan ke atas Haikal. Haikal Hisham, pemain berusia 20 tahun. Pemain yang posisi azal yang merupakan pertahanan di bahagian kanan. Tetapi jika kita lihat dalam perjalanan perlawanan ini,
pertahanan kiri dan kanan silih berganti tempat. Baljit untuk Ansbys. Dah hampir dengan garisan tepi. Azmil. Azril. Izwan. Itu ke tengah. Lepas kawalan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Haris. Tidak ada ruang kali ini. Kita dapat lihat pertahanan Ansbys pantas untuk menutup ruang. Azmil. Azmil berjaya mendapatkan free hit. Namun apa yang pasukan TMB Thunderbolt bijak melakukannya apabila mereka gagal untuk masuk di sebelah kiri, mereka cuba untuk menukar arah dan melakukan serangan di sebelah kanan pula untuk menggerakkan shape ataupun pastikan kubu mereka ini terbuka untuk mereka melakukan gerakan ke hadapan. Rizwan ke sebelah kiri. Bagaimana kata Azlan tadi, serangan dari sebelah kanan, kini mereka menggerakkan serangan dari sebelah kiri dan ke kanan semula. Masih lagi bola dalam kawalan Rahul. Sudah kehabisan ruang untuk Rahul. Ya, ada peningkatan dari segi pertahanan yang dilakukan oleh pemain JMBs kerana mereka lebih baik dari segi struktur mereka walaupun mereka main terlalu bawah sekarang. Ini yang merisaukan kita, di mana sekiranya struktur sesebuah pasukan itu terlalu rendah, sudah pasti mereka akan cepat hilang bola atau cepat dapat tekanan daripada pihak lawan. Baik, tiga mata dalam perlawanan ini tidak akan melonjakkan kedudukan Thunderbolts kerana ketika ini mereka berada di kedudukan yang ke-6 dengan 9 mata, 4 mata atau 6 mata ketinggalan kepada UiTM yang mengumpul 15 mata dari 7 perlawanan. Free hit untuk Ansbys. Razali Yahya ke belakang. Kesilapan pula dari Baljit. Diasah oleh Navinash. Dan larian itu dilakukan oleh Navinash, datang memberikan bantuan Rizwan. Namun kawalan terus dilakukan oleh Navinash. Navinash mengatakan bahawa tindakan sengaja dilakukan oleh Baljit. Ini dia penerima kad hijau, Muhammad Syazwan Shah. Ya, satu larian yang baik yang dilakukan oleh pemain penyerang pasukan TMB Thunderbolt menewaskan dua pemain pertahanan terdahulu. Namun tackling Baljit itu mungkin boleh dipersoalkan oleh pemain pasukan TMB Thunderbolt kerana bagi saya sengaja untuk melakukan sweep ke belakang. Itu yang diminta oleh Pavinash, mengatakan Baljit sengaja menolak bola melepasi baseline. Dan dari pandangan kasar, ia nampak seperti memang ia sengaja kerana berpunca dari kesilapan beliau sendiri yang memberikan ruang untuk Pavinash merampas bola dari kawalannya. Dan kemudiannya Navinash sendiri yang meminta untuk rujukan video ni. Apakah keputusan dari Killingham? Okey, di sini Navinash larian melepaskan diri dari Baljit dan nampak ya. Okey, ini mungkin lebih jelas. Tindakan dilakukan oleh Baljit Singh. Okay, saya rasa Shot corner. Killingham akan memberikan shot corner. Ini adalah penalti corner yang ke-6 untuk pasukan Thunderbolts. Kelihatan di situ bersedia Amirul Hanif. Amirul sudah ada 2 jaringan dari pukulan sudut penalti. Apakah beliau akan bertindak sekali lagi ya? Kesilapan dari Trepa. Amirul percubaan terus ke arah pertahanan. Dan pergerakan itu hanya berakhir dengan corner.
Ya, sayang satu miss stop yang dilakukan oleh stopper pasukan TMB Thunderbolt gagal menampan dengan kemas. Namun tindakan susulan itu bijak untuk memberi bola semula kepada flicker mereka, namun flicker gagal untuk melakukan flick yang baik. Kerana ketika itu ruang sudah pun mula ditutup, Baljit pula sudah berada berhampiran dengan penjaga gol. Kesilapan dari Razali memberikan bola kembali untuk Thunderbolts dalam kawalan Navinash. Lega Razali ya apabila whistle tiupan dari umpire itu memihak kepada pasukannya. Apabila kesalahan tadi dikesan dilakukan oleh Ammar Kusairi. Ya, ke situasi-situasi yang macam inilah yang kerap kali pemain penyerang TMB Thunderbolt gagal untuk memanfaatkan setidak-tidaknya mencari kaki pasukan pemain pertahanan pasukan JMNBs untuk memberi pukulan sudut penalti untuk pasukan. Dari PC yang mereka peroleh, kebanyakannya hanyalah kekasaran dari pemain lawan. Tidak ada lagi nampak PC yang dicari sendiri oleh pemain Thunderbolt. Ini kerap kali kita dapat lihat bagi pasukan-pasukan atau pemain hadapan menolak bola ke arah kaki lawan. Turning yang cukup baik dan kemudian masuk dalam kawasan D. 3 pemain Thunderbolts menanti di hotspot. Razali yang dapat melakukan kawalan dan satu PC dianugerahkan. Ya, satu gerakan yang baik, tolakan daripada baseline ke kawasan panas. Namun bagi saya hadangan yang kurang kemas dilakukan oleh Razali sebentar tadi, memberikan kesilapan mudah yang beliau lakukan dan memberi penalti corner untuk pasukan TMB Thunderbolt. Ketika pemain Thunderbolt datang tadi, beliau melakukan obstruction, nampak badannya terus melakukan halangan. PC yang ketujuh untuk pasukan Thunderbolts. Amirul, jaringan yang keenam. Dan jaringan yang ketiga untuk Amirul Hanif. Ya, sekali lagi stop yang dilakukan di first castle dan satu flick yang dilakukan baik mencari sebelah kanan penjaga gol, berjaya menewaskan penjaga gol pasukan JMB untuk menghasilkan gol untuk TMB Thunderbolt. Jadi PC ini adalah kombinasi di antara injector, trapper dan juga flicker. Kali ini kita dapat lihat kesempurnaannya dari Syazril, tolakan yang baik, kemudian kepada trapper satu tampanan yang cukup baik untuk meletakkan bola pada situasi yang begitu selesa untuk Amirul melakukan flick. Jaringan tadi yang hadir pada minit ke-40. Kelihatan seperti ada satu lagi layangan kad. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh pemain TMB Thunderbolt kerana bagi saya kekasaran yang agak sengaja dilakukan terhadap pemain pertahanan pasukan TMB JMB. Ansbis hanya sekali-sekala mereka masuk dalam kawasan 25. PC untuk pasukan Ansbis. Ya, bagi saya satu larian yang baik di baseline di sebelah kanan kawasan TMB Thunderbolt. Namun tindakan yang ataupun tampanan yang kurang kemas yang dilakukan oleh Azmi sebentar tadi yang memberikan bola tu naik tinggi, di situlah kesalahan yang memberikan pukulan sudut pendek untuk pasukan JMBs. Rohan Shanmuganaden itu seorang pemain agak unik di sana tu ya. Nombor 6. Satu lagi tampanan yang baik, tetapi kesilapan pula dari Flicker. Masih lagi ruang untuk Ansbis. Terus ke hadapan, Rafaizo bertindak dan terus memberikan penalty stroke untuk JM Ansbis. Ya,
Ya, tindakan satu yang boleh diterima kekasaran. dari umpire. Yap. Satu boleh kata late challenge yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan TNB Thunderbolt sebentar tadi. Lambat dan kaki kirinya itu nampak naik terlalu tinggi. Eswaran Josh akan melakukan penalty stroke ini dan berjaya untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan JMSBs. Ya, satu flick yang baik walaupun kita dapat lihat cubaan ataupun goalkeeper berjaya membaca di sebelah kanan, namun kekuatan bola itu berjaya menewaskan penjaga gol. Satu jaringan dari pukulan sudut penalti dan satu jaringan dari penalti stroke menjadi milik pasukan JMSBs untuk merubah kedudukan sekarang ini kepada 2-6. Larian yang sudah pun menghampiri ke garisan belakang dilakukan oleh Haris Iskandar, memberikan pukulan 16 untuk NSBs. Terlalu kuat. Bagi JMSBs yang kini merupakan penghuni di dasar liga, mereka masih lagi tercari-cari mata yang pertama dalam kejohanan kali ini. Ya, dari segi kualiti pasukan yang mereka ada, pemain-pemain mereka, saya rasa agak sukar untuk mereka setidak-tidak untuk mencapai kedudukan seri di mana-mana perlawanan pada perlawanan liga pada tahun ini. Dan bagi JMSBs juga mereka mempunyai dua lagi perlawanan selepas ini. 25 hari bulan akan bertemu dengan Young Elephants Pahang dan akan menutup kempen mereka pada 27 hari bulan bertemu dengan TNB. Ini dia kedudukan selepas mereka menamatkan 45 minit perlawanan. Thunderbolts mendahului dengan kedudukan 6-2. 2 minit mereka akan berehat sebelum kembali untuk menyambung perlawanan di suku yang keempat. Ini sebahagian dari aksi suku yang ketiga. Jaringan dari PC yang dilakukan dari Amirul Hanif, jaringan minit ke-34 untuk kedudukan 4-1 ketika ini. Dan hasil dari satu lagi gerakan bola hantaran jauh yang terpat ke arah Irfan Shah dan Irfan tidak melakukan sebarang kesilapan untuk meledakkan jaringan yang kelima buat TNB Thunderbolts. Minit ke-40. Amirul Hanif buat kali ketiga melakukan jaringan untuk TNB Thunderbolts dari situasi pukulan sudut penalti. Dan dari satu asakan yang dilakukan oleh JMSBs, kekasaran yang dilakukan oleh Rafaizul Muhammad Sain, penjaga gol pasukan Thunderbolts, memberikan ruang kepada Eswaran Josh untuk melakukan jaringan kedua dari penalty stroke untuk JMSBs. Bahagian para penyokong yang berada di Stadium Hockey National untuk menyaksikan perlawanan ini. Arahan-arahan diberikan oleh M. Kadiswaran. Begitu juga bagi Eugene. Satu figura yang sememangnya cukup dikenali dalam dunia hoki tempatan kita ya. Ya, sudah pasti. Tumpuan kita pastinya ke arah M. Fasen dan beliau sudah pun meniupkan whistle untuk memulakan suku yang keempat. 15 minit terakhir perlawanan ini. Kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh TNB Thunderbolts adalah menundukkan lawan pada adalah ketika menewaskan KL City 6-2. Kekalahan terbesar pula yang dialami oleh JMSBs adalah tunduk pada Maybank dengan 0-10. Di perlawanan pertama mereka tewas 3-10 kepada pasukan KL City. Soalan baik dari Azmel. Turning yang juga baik, namun beliau dikasari oleh Jang Hyun Woo.
Tidak dapat melakukan kawalan di sana Kusairi. Mungkin juga beliau tidak perlu menunggu bola itu jatuh terlebih dahulu. Betul. Itu yang sepatutnya dilakukan. Satu, bagi saya hantaran yang baik berjaya dilakukan oleh rakan sepasukan, namun tampanan yang kurang kemas. Beliau bagi saya melakukan kesilapan yang mudah menanti bounce bola itu dulu untuk melakukan tamanan sebelum sepatutnya, mungkin sebelum bola itu bounce beliau lagi mudah untuk beliau menampan. Kerana bila bola jatuh dan melantun kembali, kita sukar untuk menjangkakan ketinggian lantunan bola itu. Betul. Kerana permukaan padang kita tahu apabila semakin mengering permukaan itu akan memperlahankan pergerakan bola. Lantunan bola juga akan berbeza nanti. Jadi tenang saja bagi Syazril, tidak tergesa-gesa untuk melakukan hantaran. Tempo yang agak rendah yang dimainkan oleh TMB Thunderbolt kerana bagi saya mereka tidak terburu-buru untuk melakukan serangan awal. Saja Thunderbolts. Keluar dari garis tepi. Asakan yang dilakukan oleh Thunderbolts mudah dapat diredakan oleh pertahanan pasukan Ansbys. Kartikeson. Satu jaringan dari S. Kartikeson dalam perlawanan ini. Baron kehilangan bola. Kembali untuk Syamim. Syamim Nain di sebelah kanannya sedang menanti dan menerima hantaran Azimuddin. Satu lagi hantaran yang kurang kemas dilakukan oleh pemain pasukan TMB Thunderbolt. Bagi saya mereka perlu memperbaikinya secepat mungkin untuk memastikan gerakan yang baik, positif apabila masuk dalam kawasan circle penetration JMBs. Sayang kerana ada ruang di situ. Betul. Jika hantaran yang lebih baik akan dapat menghadirkan ancaman ke arah pintu gol. Dan kini mereka datang lagi untuk Thunderbolts di tengah menanti seorang pemain, namun biasan dapat dilakukan oleh pertahanan. Sayang kerana mereka dapat menang bola cepat apabila mereka melakukan high press, mereka dapat bola, dan apabila mereka cuba melakukan serangan, bagi saya hantaran itu perlu tepat kepada rakan sepasukan untuk gerakan yang lebih baik. Mungkin juga ball carrier berhadapan dengan kesukaran untuk melakukan hantaran kerana tidak ramai pemain TNB yang masuk, hanya seorang saja yang melakukan larian masuk dalam kawasan D. Itu pun salah satu sebab di mana kita dapat lihat kurangnya pemain-pemain penyerang pasukan TNB Thunderbolt yang mencipta ruang untuk memudahkan ball carrier melakukan hantaran kepada ke hadapan. Baik, tawanan baik kali ini dilakukan Azimuddin dan berjaya mendapatkan free hit. Azril ke sebelah kiri. Kini serangan lebih kerap digerakkan dari sebelah kiri atau di sebelah kanan bahagian Ansbys. Syamim masih lagi dalam permainan, masuk dalam kawasan D. Sedang menanti tiga pemain TNB. Larian yang ingin dilakukan tadi oleh Ammar Kushairi. Baik dari Syamim, tetapi tidak ada rakan yang datang hampir kepada Syamim untuk memberikan bantuan. Dapat dicuri di sana oleh Harjat. Atau hantaran ke depan. Larian deras sudah pun dilakukan di sana oleh Hyun Woo. Tapi bijak juga tindakan pemain Thunderbolts. Akan dari Azmel tadi. Nampaklah agak lambat juga barisan pemain Thunderbolts untuk turun tadi dari counter attack yang dilakukan oleh Ansbys. Ya, betul, kerana pasukan pemain tahanan pasukan TNB Thunderbolt lebih untuk membantu pasukan mereka untuk melakukan serangan, dan di situlah struktur mereka naik terlalu tinggi dan mereka agak kurang berwaspada untuk memaking ataupun melihat di mana pemain penyerang pasukan lawan yang berada di belakang mereka.
ruang juga lagi untuk Thunderbolts kali ini dari Amirul. Beliau dicabar di sana oleh Harjot. Corner untuk pasukan Thunderbolts. Haikal Hisham. Taran dari Haikal tidak dikawal berhampiran dengan kawasan D di sini. Nombor 11 Haris dan PC. Ya, satu tackling yang dipersalahkan oleh Sadali kerana mengetuk kayu pemain pasukan TMB Thunderbolt di dalam kawasan D. Namun ada referee di sini diminta. Dan nampak juga Razali, dia cara beliau datang tu. Ya, rujukan video diminta oleh JM Ansby di sini. Siapa sebenarnya yang mengait kayu, siapa tu? Tapi pergerakan pertama dari Razali. Ya, mungkin kesalahan yang terakhir yang dilakukan oleh Sadali itu. Saya rasa visi ini akan dikekalkan. Jadi gagal dalam mencabar keputusan dari umpire. Dan Syazril, apakah Amirul akan bertindak sekali lagi selaku flicker ataupun akan membiarkan rakan lain untuk cuba mencetak nama selaku penjaring? Tetapi beliau berada di situ dan meledakkan jaringan yang ke-7 untuk pasukannya dan jaringan peribadi yang ke-4. Ya, satu jaringan yang baik, flick yang baik di sebelah kanan penjaga gol dengan kekuatan ataupun kekuatan kelajuan bola itu bagi saya cukup untuk menewaskan penjaga gol untuk menghasilkan jaringan. Dari segi refleks penjaga gol tu nampak beliau ditewaskan oleh kelajuan bola. 7-2 kedudukan sekarang ini, kelebihan yang dimiliki oleh TNB Thunderbolts. Ya, agak efektif untuk pasukan TNB Thunderbolt punya pukulan sudut attack mereka kerana seringkali membuahkan hasil jaringan. Bagi saya penyerang mereka perlu lebih banyak untuk mencipta penalti corner untuk pasukan. Satu lagi jaringan mudah saja buat Navinash Panika untuk melakukan jaringan pertama dalam peluang ini dan jaringan peribadi kedua dalam kejohanan ini. Ya, agak satu jaringan yang pantas selepas jaringan sebentar tadi, di mana bagi saya pemain pertahanan pasukan JMB agak kurang bersedia. Mereka gagal untuk mengawal pemain penyerang pasukan TMB Thunderbolt yang berada di dalam kawasan D mereka. Timing yang cukup tepat. Betul. Dari Pawanish dan Navanish. Beliau sampai ketika hantaran itu, bola pun sampai ke arahnya dan Navanis tidak melakukan sebarang kesilapan dari jarak dekat itu untuk meletakkan bola buat kali yang ke-8 dalam gawang pasukan JM Ansby. Itu juga merupakan jaringan padang yang kedua buat beliau. Azimuddin ke hadapan. Ya, di segi yang keempat ini kita boleh ada peningkatan tempo yang ditunjukkan oleh pasukan TMB Thunderbolt kerana mereka berjaya untuk menang bola apabila melakukan pressing dan gerakan yang agak baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri kawasan JMBs. Ini dia penjaring gol ke-8, pemain berjersey nombor 8, Navinash Panika. Apakah lepas ni gol ke-9 jaringan pemain nombor 9? Akan dari sebelah kiri yang dimulakan untuk melakukan ancaman. Avinash.
memangnya Navinash berhak untuk mendapatkan satu jaringan dalam perlawanan ini kerana kita nampak dari awal perlawanan beliau memangnya bekerja keras di bahagian hadapan. Betul, daripada effort yang ditunjukkan daripada awal perlawanan ini, beliau berjaya mencipta ruang untuk rakan sepasukan dan memberi peluang ataupun create penalty corner untuk penyari-penyari menerusi pukulan penalti. Bagi saya seorang player yang boleh meningkat naik di masa hadapan. Beliau perjalanan masih jauh. Mungkin satu hari nanti beliau akan menyarung jersey kebangsaan, siapa tahu. Ya, dan ramai juga pemerhati sejak kali pertama melihat kelibat Navinash itu sudah mengatakan ini adalah prospek masa hadapan untuk hoki negara. Dan kita nampak dari kejohanan ke kejohanan peningkatan permainan secara individu yang dipamerkan oleh Navinash Panika. Betul. Tadi kawalan yang baik dari Sashitaran. Taran dari Eswaran George dan beliau pula yang dipersalahkan. Ya, shielding yang dipersalahkan. Okey, ini larian. Ya, betulan. Ada shielding. Beliau menggunakan tubuhnya untuk menghalang Haris Iskandar dari mencuri bola tu. Azmil. Hadapannya rakan yang tidak dikawal. Oh, ini dia. Memang satu kesilapan yang begitu ketara, tidak ada tekanan dari mana-mana pertahanan lawan. Akhirnya Rahul Fazrin tidak dapat melakukan kawalan yang lebih kemas. Kalau beliau berjaya menampan dengan kemas, sudah pasti sama ada percubaan tepat ke gawang ataupun penalty corner untuk pasukan TNB Thunderbird. Jadi penggantian mega gol lagi dilakukan oleh Eugene. Balik masuk Jun Yong. Dan pengantaran jauh yang tidak menemui mana-mana pemain baju putih dalam kawasan D. Tetapi ada sentuhan dari pemain dari kayu pemain Thunderbolts. Apa yang membuatkan Eugene terus saja keluar dari duck out. Ya, sudah pasti beliau inginkan struktur dinaikkan untuk membiarkan free hit itu diambil oleh salah seorang pemain pertahanan. Barulah akan ada lebihan pemain di hadapan menerusi pemain midfielder dan juga pemain forward. Ini pukulan bebas. Syazril. Azmil tercari-cari siapakah rakan yang tidak dikawal untuk dilakukan hantaran. Dan ini dia satu kesilapan hantaran yang terus saja ke arah pemain JMSB yang dilakukan tadi oleh Haikal. Baik, kali ini hantaran di antara para pemain Thunderbolts. Mereka menukar arah untuk melakukan serangan. Di atas seperti corner, ada sentuhan dari kayu pemain Ansbys. Bola kelihatan kena kaki untuk free hit bagi Thunderbolts. Dengan perlawanan ini berbaki 2 minit 50 saat untuk ditamatkan. Ya, sekarang ni semua pemain berada di dalam 25 meter pasukan JMB. Bagi saya agak krem di situ kawasan untuk cipta ruang. 22 orang pemain dalam kawasan yang sepanjang 25 meter itu. Ruang lari yang baik diteruskan di sana oleh Amar. Tapi sebagaimana kata Azlan, ruang yang sudah pun terlalu kompak dalam D itu. Tapi kredit juga untuk Amar kerana berjaya juga untuk melepaskan percubaan. Ya, beliau memberanikan diri untuk melakukan larian solo ke dalam kawasan di pasukan JMB. Namun bagi saya satu percubaan yang berjaya beliau lakukan namun tersasar jauh. Tapi sebenarnya ada option yang lebih baik. Option. Mungkin apabila beliau sebelum melakukan percubaan, beliau kena melihat di mana rakan sepasukan yang lebih baik untuk beliau mengubah keputusan selain percubaan dan melakukan hantaran. Dah masuk lagi dalam kawasan di hantaran ke tengah. Tetapi sudah pun dipersalahkan tadi hantaran yang dilakukan oleh Haikal. Lihat di manakah
kesalahan yang dilakukan ini? Kesalahan dikatakan menggunakan backstick. Pukulan itu dilakukan. Namun apa kredit yang harus kita berikan oleh pemain TNB Thunderbolt kerana ada 2 ataupun 3 pemain yang sedia menanti untuk melakukan deflection di kawasan panas, kawasan straw point, antara straw point dari depan penjaga gol. Dengan 3 pemain berada di hotspot itu akan membuka peratusan yang lebih tinggi untuk jaringan dilakukan. Kali ini di sebelah kanan kawasan pasukan Ensbase menjadi kegemaran bagi Thunderbolts untuk melancarkan serangan mereka. Satu lagi steal yang baik. Area yang dapat dihalang dan mereka hanya mendapatkan free hit. Ajat. Antara liar untuk rakan yang jauh ke belakang, memberikan ruang kepada Thunderbolts untuk melancarkan serangan balas. Larian dari Amirul. 2 pemain menanti dalam kawasan di reverse yang lakukan terus saja dapat diselamatkan oleh Jun Yong. Kelihatan juga selepas tendangan lakukan tadi, bola terkena kaki pemain Thunderbolts dan sudah pun ditamatkan 60 minit perlawanan ini dengan kemenangan untuk pasukan TNB Thunderbolts dengan 8 gol berbalas 2. Temuan di antara 2 individu yang cukup hebat dalam dunia hoki. Ini dia keputusan mutamatnya TNB Thunderbolts 8-2 JM Ensbase. Dan ini dia rangkuman 60 minit perlawanan. Ini merupakan jaringan di suku yang keempat. Satu jaringan PC yang dilakukan oleh Amirul. Dan jaringan seterusnya yang diledakkan oleh Irfan Shah untuk jaringan yang kelima ketika ini. Dan selepas itu sekali lagi buat kali yang ketiga Amirul Hanif memberikan jaringan untuk pasukan TNB Thunderbolts. Ketika itu mereka mendahului pada kedudukan 6-1. Dan di penghujung suku yang ketiga, penalti stroke dianugerahkan kepada JM Ensbase. Warren George tampil untuk melakukan jaringan dari situasi tersebut. Bermulanya suku yang keempat, Amirul Hanif bertindak buat kali yang keempat melakukan jaringan dari pukulan sudut penalti. Ini berlaku pada minit ke-52 perlawanan untuk kedudukan 7-2. Dan selepas jaringan itu, Navinash Paniker berjaya meletakkan dirinya pada situasi yang tepat untuk melakukan satu sentuhan bagi jaringan yang ke-8 untuk pasukan TNB Thunderbolts. Walaupun selepas itu asakan demi asakan dilakukan oleh Thunderbolts, mereka tidak menemui gawang buat kali yang ke-9 dalam perlawanan ini. Dan kedudukan 8-2 itu kekal sehinggalah tamat 60 minit. 6 jaringan ataupun 8 sebenarnya untuk Thunderbolts, 2 untuk JM Ensbase. 24 circle penetration berbanding 7 saja yang dilakukan oleh Ensbase. Dari segi possession 65% berbanding 35%. 2 jaringan dari 8 pukulan sudut penalti, manakala hanya 1 jaringan dari 4 sudut penalti untuk pasukan JM Ensbase, dan ada 1 jaringan dari penalti stroke untuk JM Ensbase. Dan ini dia kedudukan muktamad untuk perlawanan ini. TNB Thunderbolts 8-2 JM Ensbase. Jadi kita terus saja ke tepi padang untuk bersama dengan Ifah Hazim sekali lagi yang akan menemu bual pengendali bagi kedua-dua pasukan. Silakan Ifah.
Baik, terima kasih Fuad. Keputusan penuh 8-2 memihak kepada TNB Thunderbolts. Saya rasa memang perlawanan yang cukup menarik kerana apa, kita dapat lihat TNB Thunderbolts yang seakan-akan menjadi mesin cetak gol untuk aksi perlawanan keseluruhan separuh masa pertama dan juga kedua untuk aksi menentang JMNB Steady. Apapun, 3 mata berharga yang cukup berharga. Saya bersama dengan Kapten Pasukan Shazril Irwan. Okay, Shazril, tahniah pertama kali kita nak ucapkan untuk TNB Thunderbolts. Secara keseluruhan, Shazril, bagaimana prestasi pasukan you sebagai satu tim? Okay, so untuk performance team hari ni alhamdulillah kita dapat skor 8 gol. So player semua pun kebanyakan player kita orang player muda. Dan baguslah untuk confident dia orang naik untuk pergi ke next game. Kita orang prepare untuk pergi ke quarter final. Okey, kalau kita lihat daripada suku pertama ke kedua masuk ke separuh masa kedua juga, kita nampak peningkatan daripada segi prestasi tim TNB Thunderbolts sendiri. Jadi apa kurangnya sebenarnya untuk JMNB dan kenapa, apa yang menyebabkan semangat juang yang tinggi oleh TNB Thunderbolts sehingga berjaya meledak sampai 8 gol? So untuk dia hari ini punya game, so bila dia orang dah dapat skor, so player saya dia orang confident untuk skor lagi. Dan kalau tengok hari ni skor kebanyakan PC, so kita punya flicker bagus, dia punya accurate skor hari ni lah daripada shot corner. Okey, aksi seterusnya kita akan dapat saksikan untuk perlawanan terakhir sebelum kemasukan suku akhir. TNB Thunderbolts akan bertemu dengan ATM. Bagaimana persiapan? So besok kita akan rest dan hari Ahad kita akan jumpa ATM. So mungkin walaupun besok rest, kebiasaannya kita orang akan buat meeting persediaan untuk game hari Ahad dah. Okey, baik, terima kasih. Kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada TNB Thunderbolts. Dan itu dia 3 mata berharga, pastinya ini yang mereka inginkan. Dan tahniah kita ucapkan kepada TNB Thunderbolts. Dan kita terus bersama dengan Fuad Rakam Pula. Silakan. Terima kasih Ifah. Dan begitulah kesudahannya untuk siaran langsung yang pertama pada petang ini, 23 hari bulan Februari. Jangan lupa anda jangan ke mana-mana, ataupun jika anda ke mana-mana pastikan akan kembali lagi sekitar jam 6 petang nanti, kerana kami akan menyiarkan pula siaran langsung yang kedua untuk hari ini. Dan ini dia jadual perlawanan, dan perlawanan yang akan disiarkan nanti adalah pertemuan di antara UiTM yang akan bertemu dengan pasukan Maybank. Ini satu perlawanan yang dijangka akan meletus nanti. Jadi pastikan anda bersama dengan kita nanti juga di TV OK, Sukan ATM ataupun di ATM Klik. Pertemuan di antara UiTM HAKPT bertemu dengan Maybank pada jam 6.15 petang nanti, dan kita berjumpa lagi sebentar lagi. TNB Liga Hoki Malaysia